Alright, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat kembali ke sekolah. So hari ini saya akan teruskan topik 1.6. Okay, subjek sains komputer, struktur data dan modular. Sebelum ni dalam kelas tutorial saya ada berikan saya rasa saya ada berikan contoh coding tata susunan. So hari ini kita akan belajar teori tata susunan, menerangkan struktur array satu dimensi. Okey, tata susunan ni atau array adalah satu senarai data yang berindeks. So berindeks di sini maksudnya yang ada nombor. Okey. Tata susunan adalah pemboleh ubah yang digunakan untuk simpan data atau nilai lebih dari satu dalam kumpulan yang sama dan mempunyai jenis data yang sama dengan menggunakan satu nama pemboleh ubah sahaja. Okey, contoh menyimpan nama jenama kereta, menyimpan nama murid dalam kelas. Okey, maksud menyimpan data ni, sebelum ni kita buat pengisytiharan integer nama sama dengan integer nombor sama dengan 1. Okey, integer number 1 sama dengan 15. Integer number 20 17. Okey, tapi bila buat tata susunan dia boleh simpan lebih daripada satu. Okey, syarat dia mesti jenis data yang sama. Jenis data yang sama ni maksud kalau integer semua nombor bulat. Kalau string semua string. Okey, dalam satu nama pemboleh ubah sahaja. Okey, ini cara nak isytihar array. String bracket ni, kemudian nama pemboleh ubah. Okey, ini dia punya orang panggil jenis data dan kemudian dia punya nama pemboleh ubah. Okey, string ada bracket telefon. Okey, string adalah jenis data dia, manakala telefon adalah nama pemboleh ubah. Pengumpukan nilai dia ada beberapa cara. Okey, sebelum ni kita declare contoh string nama Samsung, string nama 1 Oppo, string nama 2 Nokia. Tapi bila kita buat cara tata susunan, kita boleh terus masukkan dia punya nilai ni dalam satu baris. Cara dia string bracket telefon sama dengan Samsung, Oppo, Nokia. Bila ada gunakan string, mesti gunakan ni simbol ni. Okey, untuk memisahkan antara nilai pertama dengan nilai kedua, mesti ada koma, mesti ada curly bracket. Okey, cara umpuk nilai yang pertama. Okey, Samsung, Oppo, Nokia ni adalah data atau nilai pemboleh ubah lebih dari satu dalam kumpulan yang sama dan jenis data yang sama. Okey, Samsung, Oppo, Nokia ni adalah jenis telefon. Okey. Okey, cara yang kedua, kita declare begini. Telefon sama dengan new string 3. Okey. Telefon 01 Samsung, telefon 1 Oppo, telefon 2 Nokia. Okey.
3 sini bermaksud kita create 3 rumah untuk telefon. Okey. Kemudian yang Samsung, Oppo, Nokia ni adalah nilai pemboleh ubah, di mana rumah yang pertama indeksnya kosong, rumah Samsung. Rumah yang kedua indeks nombor 1 adalah Oppo. Mana rumah yang ketiga indeks nombor 2 adalah Nokia. Okay, compare yang ni, cara 2 dengan cara 1. Bila bila kamu buat coding, yang cara 2 ni dia makan space, terlalu banyak space. Dia gunakan 1, 2, 3, 4, 5 baris, berbanding dengan yang ni guna 1 baris. Okay, so cara 1 ni lebih mudah sebab dia lebih jimatkan line. Okay, blok, memori, tata susunan. Okay. Telefon adalah nama pemboleh ubah. Okay, yang Samsung, Oppo, Nokia ni dipanggil elemen yang terdapat dalam pemboleh ubah telefon. Manakala 012 ni merupakan indeks. Okay, dalam tata susunan, bila ada contoh di sini ada 3 elemen, dia maksimum nilai indeks dia mesti 2. Kalau ada 5 elemen, nilai indeks yang paling tinggi adalah 4, dan seterusnya. Okay, so saiz tata susunan ni berapa? Berapa saiz tata susunan? Cuba fikirkan, berapa saiz tata susunan dia? Okay, okay. Sekiranya kita buat satu cara tanpa menggunakan tata susunan. Okay, pengisytiharan dan umpukan nilai satu persatu dan menggunakan nama pemboleh ubah yang berbeza. Okay, data akan disimpan secara rawak dalam memori. Contoh, beginilah. Okay, apa yang akan berlaku jika kita ingin tambah data lagi? Kita perlu isytiharkan nama pemboleh ubah yang baru. Macam mana jika data yang ingin ditambah itu banyak? Okay, so kena tambahlah string telefon 4 Xiaomi, string telefon 5 iPhone, string telefon 6 Makcik Kia. Okay, banyak benda ni nak tambah. Okay, bila kita buat begini, dia akan makan ruang memori. Bila makan ruang memori, kalau data sikit, apa orang kata, load untuk loading hasil tu tak ada nampak sangat lah. Bayangkan kalau ada 1,000,000 data atau lebih. Okay, dia akan load memori untuk dapatkan data, sebab dia tak disusun ikut rumah macam tata susunan. Okay, dia susun, dia masuk rumah, tapi beginilah jadi dia. Dia ada, kadang-kadang dia ada gap. So bazir memori di sini berbeza dengan kita gunakan tata susunan. Okay, Oppo ni boleh masuk di sini, Nokia ni boleh susun di sini. So akan save space memori kita, okay, dalam server tu. Okay, ini contoh satu cara. Okay, public class tata susunan, string argument, string telefon 1 Samsung, Oppo, Nokia. Okay, system.out.println. Saya menggunakan telefon, dia panggil indeks yang nombor 0. Okay,
elemen yang pertama akan dipaparkan. Sebab tu dia paparkan masa output, saya menggunakan telefon Samsung. Kalau sini telefon 3, telefon 2, dia akan panggil Nokia. So saya menggunakan telefon Nokia. Boleh? Cuba anda buat aktiviti 1 ni. Cara, nak tulis 5 orang murid dalam kelas anda. 3 restoran makanan segera, senarai nombor ganjil. Gunakan coding ni. Ni string. Contoh kita ambil yang ni, 5 orang murid dalam kelas. String Vista sama dengan curly bracket Abu, Sofyan, Ahmad, Siti, Sarah. String Vista Abu, Sofyan, Ahmad, Siti, Sarah. Manakala 3 restoran makanan segera, string kedai KFC, Pizza, McDonald. Senarai 7 nombor ganjil. Integer nama 1, 3, 5, 7, 9. Cukup 7 ni. Macam itulah. Aktiviti 2, lukis blok memori berdasarkan tata susunan. Berdasarkan aktiviti 1. Blok memori tu, kalau ada 5, 5 lah. Kalau ada 3, 3 lah. Yang kotak tu macam ni. Ni boleh. Alright, tamat subtopik itu. So saya akan teruskan dengan topik yang lain selepas ini. Terima kasih.